Kerajaan Pahang telah wujud akhir abad ke-9 atau awal abad ke-10 sebelum wujudnya Kerajaan Melayu Melaka. Wilayah bahagian selatan Semenanjung Tanah Melayu termasuk dalam kawasan Kerajaan Pahang. Pada awal kurun ke-16 Masihi, sewaktu wujudnya Kerajaan Melayu Johor, sempadan negeri Pahang meliputi sedili besar di bahagian selatan, Terengganu di sebelah utara, manakala di sebelah baratnya sampai ke Rembau, Selangor dan Perak. Di sebelah timurnya terbentang Laut Cina Selatan. Negeri Pahang Darul Makmur merupakan sebuah negeri yang terbesar di Semenanjung Tanah Melayu dengan keluasan 35,515 km persegi. Kemasyhuran dan kehebatan namanya pada masa dahulu menjadikan negeri ini rebutan kerajaan yang ada di sekelilingnya. Negeri Pahang mempunyai pelbagai nama. Pengarang Cina menyebutnya sebagai Fang atau Pahang, Pengheng, Pangheng dan lain-lain. Pada tahun 1225, penulis Cina Cao Zhukua telah mengarang sebuah buku berjudul Chu Fan Chi. Beliau menyatakan Pahang sebagai Pongfong yang bernaung di bawah kerajaan Palembang. Orang Arab pula menyebut Pahang sebagai Fahan. J.R. Tibbets, seorang ahli sejarah Eropah, berpendapat huruf Arab dalam buku karangan Mas'udi itu adalah Pahang. Beliau menyebut perkataan Fanjab itu sebagai Fanhan, Panghang atau Panhang. Kesemuanya bermaksud Pahang. Ada juga pendapat yang menyatakan Pahang berasal dari bahasa Siam bererti timah. Ini kerana orang Siam pernah mendiami negeri ini dan membuka lombong biji timah. Mengikut cerita tradisi Melayu pada zaman dahulu, Sungai Pahang bertentangan dengan Sungai Kembahang. Terdapat sebatang pokok mahang yang besar dan tumbang melintasi sungai tersebut. Dari pokok mahang itulah nama negeri Pahang diambil. Menurut sejarah Melayu pula, Pahang dikenali sebagai Pura. Peninggalan alat-alat kebudayaan Neolitik didapati tersebar luas, terutama di daerah Jerantut, iaitu di Lembah Tembeling, Kuala Lipis, Bentung dan Temerloh. Terjumpanya gendang Dongson serta tembikar-tembikar Cina dan Eropah membuktikan bahawa Sungai Tembeling sebagai pusat perhubungan dalaman yang penting pada masa dahulu malah hingga ke hari ini. Penduduk-penduduk tempatan masih menggunakan sistem sungai ini untuk berulang-alik ke negeri-negeri yang bersempadan dengannya. Terdapat perjumpaan ini, walaupun masyarakat tidak ada, ia dapat menunjukkan bahawa pada satu masa dahulu tempat ini didiami oleh orang-orang yang dari zaman ini. Kita pun tak tahu mana pergi. Tetapi dia ada kaitan dengan banyak implikasi ini, iaitu tentang perjalanan manusia ini atau masyarakat ini daripada utara, di mana dikatakan juga masyarakat Dongson ni berada di utara Semenanjung Tanah Melayu ke kawasan ini. Dan lebih signifikan ialah kerana sudah tentu pada masa itu jalan laluannya adalah di sungai-sungai. Dan timbunan-timbunan yang berlaku ini menunjukkan memberikan implikasi zaman, berapa lama perkara-perkara ini telah berlaku pada masa yang lampau. Selepas kejatuhan Empayar Sriwijaya, Pahang dituntut oleh Siam dan kemudiannya oleh Kesultanan Melayu Melaka. Pada masa itu, raja-rajanya sering terbunuh, ramai rakyat terkorban dan kegiatan ekonomi juga lumpuh. Sebagaimana yang kita maklum, kita membahagikan kepemerintahan Pahang ini kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah bahagian pemerintahan raja-raja sebelum Melaka. Pemerintahan kedua, fasa keduanya ialah raja-raja zaman Empayar Melaka ataupun keturunan dari Melaka. Dan ketiganya ialah raja-raja keturunan bendahara.
raja-raja zaman sebelum Melaka itu memang tidak dapat kita dapati dengan jelas kerana nama mereka tidak tercatat, walau bagaimanapun dia merupakan pemerintahan Pahang Purba, Pahang Lama yang pernah tertakluk kepada kerajaan Majapahit, tertakluk kepada Siam, dan juga kemudiannya Melaka. Apabila Sultan Mahmud terbunuh dan dikenali sebagai Sultan Mahmud Mangkat di Julang pada tahun 1699, maka berakhirlah keturunan raja-raja dari Melaka memerintah Johor. Takhta kerajaan berpindah ke tangan keluarga bendahara. Pemerintahan Pahang berdasarkan sistem beraja yang diwarisi sejak dahulu hingga kini. Keturunan Raja Melaka merupakan keturunan yang paling lama memerintah negeri Pahang, iaitu selama 200 tahun dengan memakai gelaran Sultan semenjak diperintah oleh Sultan Muhammad Shah. Melaka menaluki Pahang pada 1454 semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Pada tahun 1470, Sultan Mansur Shah telah menabalkan Raja Muhammad menjadi Sultan Pahang dengan gelaran Sultan Muhammad Shah. Pahang pernah diserang oleh pihak Portugis, Belanda, Johor dan Aceh dalam abad ke-16. Mulai tahun 1641 hingga 1673, Pahang diletakkan di bawah pemerintahan Yang Tuan Muda Johor, iaitu Raja Bajau. Pemerintahan negeri Pahang berpindah kepada keturunan Bendahara Tun Habib Abdul Majid. Beliau merupakan Bendahara Padang Saujana Johor. Bermula dari itu, terpisahlah negeri Pahang dari taklukan Kerajaan Riau apabila tertubuhnya sebuah kerajaan yang merdeka dan berkuasa penuh. Kita ketahui selepas Bendahara Ali digantikan pula oleh anak anda baginda, Bendahara Tun Mutahir. Dan tak kala pemerintahan Tun Mutahir inilah satu peristiwa berlaku di Pahang, iaitu Perang Saudara yang terkenal itu. Perang Saudara ini bermula pada tahun 1858 sehinggalah tahun 1863 Masehi. Di antara Tun Mutahir Bendahara Serima Raja Pahang dengan adinda ayahnya, iaitu Tun Ahmad ataupun juga sering dikenali sebagai Wan Ahmad. Krisis tuntutan Wan Ahmad mengikut kata wasiat Bendahara Ali, ayahanda baginda, bahawa daerah Endau dan Kuantan menjadi kawasan pemerintahan Wan Ahmad. Tetapi wasiat ini tidak diendahkan oleh Bendahara Tun Mutahir. Sehinggalah berlakulah peperangan saudara yang berlarutan. Dan peperangan daripada awalnya hanya menuntut kedua-dua daerah itu diberikan hak kepada Wan Ahmad, telah bertukar menjadi perang rebut takhta. Dan dalam krisis ini kita mendapati pengaruh Terengganu yang memberi sokongan kepada Wan Ahmad dan pengaruh Maharaja Johor yang memberikan sokongan pula kepada Wan Mutahir. Tetapi akhirnya peperangan ini dimenangi oleh pihak Wan Ahmad dan Wan Ahmad telah menjadi bendahara Pahang menggantikan tempat Wan Mutahir. Semenjak itu Wan Ahmad menjadi bendahara dan telah ditabalkan sebagai sultan dan merupakan sultan yang pertama keturunan bendahara di Pahang. Peristiwa itu berlaku pada 12 Disember tahun 1884. Dan sebagaimana kita maklum, zuriat ke bawah Duli Yang Maha Mulia
almarhum Sultan Ahmad Muazzam Shah inilah yang menjadi sultan dan menjadi raja di negeri Pahang sehingga hari ini. Apabila berlakunya perpecahan dalam kerajaan Johor, Pahang diletakkan di bawah penguasaan Bendahara Johor. Dari tahun 1858 hingga 1863, Pahang mengalami perang saudara antara Wan Mutahir dan Wan Ahmad dalam perebutan kuasa berikutan kemangkatan Bendara Ali pada 1856. Perang tersebut tamat apabila Bendahara Wan Ahmad dilantik sebagai Sultan pada 1887 oleh British dan bermulalah era cengkaman penjajah dengan penerimaan sistem residen di Pahang. Pada 1882, Bendahara Wan Ahmad menjadi Sultan dengan gelaran Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah selepas merampas kuasa daripada Bendahara Tun Mutahir. Pada 1896, Pahang bersama-sama Selangor, Perak dan Negeri Sembilan menganggotai negeri-negeri Melayu bersekutu. Jalan perhubungan penting yang wujud pada zaman dahulu adalah melalui sungai. Sungai-sungai seperti Sungai Endau, Sungai Pahang, Sungai Kuantan, Sungai Bebar, Sungai Rompin, Sungai Tembeling dan Sungai Jelai merupakan laluan terpenting negeri Pahang. Hubungan ke Kelantan mengikut Sungai Tanom, anak Sungai Jelai atau Sungai Sat dan Sungai Sepia. Kedua-duanya merupakan anak Sungai Tembeling. Sungai Sepia juga digunakan untuk ke Terengganu. Perhubungan dengan negeri Perak dihubungi dengan jalan-jalan yang lebih sukar, iaitu melalui Sungai Bertam dan Sungai Lipis. Manakala Sungai Semantan boleh dilalui untuk sampai ke negeri Selangor. Sungai juga merupakan jalan utama yang digunakan untuk pergi ke daerah-daerah di Ulu Muar dan Melaka melalui Sungai Pahang, Sungai Bera, Sungai Serting, Sungai Jempol, seterusnya ke Sungai Muar. Jalan inilah yang pernah diikuti oleh Sultan Mahmud Shah dan putera baginda Sultan Ahmad sewaktu Melaka diserang oleh Portugis yang menjejaki baginda sampai ke Pagoh dan Bentayan, Kuala Muar pada akhir tahun 1511. Jalan ini juga pernah digunakan oleh Sultan Ali, putera Sultan Husin Shah Singapura dari Kampung Umbai, Melaka untuk berjumpa Bendahara Wan Ahmad di Pekan Pahang pada tahun 1863. Sumber-sumber ataupun keadaan-keadaan semula jadi seperti sungai, lembah, ya, dan juga laluan-laluan yang natural antara bukit-bukit adalah menjadi laluan utama. Dan itu tidaklah menjadi heran kenapa sungai-sungai memainkan peranan yang penting dalam komunikasi manusia antara kawasan-kawasan. Lebih-lebih sungai-sungai, lebih-lebih lagi sungai itu bersambung antara bukit-bukit. Mana naik bukit turun ke sungai lain. Seperti mana kita lihat Tun Tuah ataupun Hang Tuah nak ke Pahang lalui Ulu Muar dan kemudian menyeberang ke Serting dekat Bahau sekarang ni, penarikan dan turun ke Sungai Bera sampai ke Pekan, Gilir Pekan menggunakan sungai. Itulah pentingnya sungai. Kerana tidak ada jalan lain masa itu. Tak ada penguasaan untuk membina jalan-jalan. Dan itu semualah dari sumber membawa hasil daripada dalaman ke Kuala untuk nak diperniagakan ke negeri-negeri lain. Umpama dia bawa timah daripada ulu-ulu sungai, Sungai Lembing, Ulu Kuantan, melalui Sungai Kuantan, daripada Tembeling, daripada Lipis, ya, dibawa ke Pekan untuk bawa ke Singapura ataupun negeri-negeri selat masa itu. Godinho di Iridia, pengarang dan pegawai Portugis di Melaka menyatakan jalan dari Melaka melalui penarikan boleh sampai ke Pahang dalam masa 6 hari. Perahu jalak digunakan bukan sahaja untuk mengangkut barangan tetapi juga untuk membawa penumpang. Sebelum wujudnya jalan raya yang menghubungkan Jerantut ke Kuantan siap, pegawai di Ulu Pahang yang hendak ke Kuantan atau Pekan akan menggunakan perahu atau rakit menghilir Sungai Pahang. Apabila Pahang menerima residen British yang pertama, iaitu J.P. Roger pada Oktober 1888, pihak British telah memilih Pekan sebagai pusat pentadbiran negeri. Namun 3 tahun selepas itu, dalam tahun 1891, pusat pentadbiran negeri telah berpindah ke Lipis selama lebih kurang 64 tahun. Selepas itu, pusat pentadbiran bertukar pula ke Kuantan dari tahun 1955 hingga sekarang.
Pada penghujung tahun 1910, jalan sepanjang 20 km dari Kuantan menuju Ulu Pahang siap dibuka bagi kegunaan orang ramai. Kemudahan perhubungan negeri ini terus maju dengan terbinanya jalan raya, jambatan, lapangan terbang, stesen kereta api dan pelabuhan. Cadangan untuk memindahkan pusat pentadbiran telah dibuat semenjak tahun 1901 lagi. Namun, keputusan muktamad hanya dicapai pada 2 Mac 1953. Ini disebabkan faktor bentuk muka bumi Kuantan yang rata dan mempunyai kawasan tanah yang luas berbanding daerah-daerah lain menjadikan daerah ini lokasi yang paling sesuai. Pusat pentadbiran negeri Pahang telah dipindahkan ke Kuantan pada hari Sabtu 27 Ogos 1955 yang dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Raituddin Al-Muazzam Shah Ibni Almarhum Al-Sultan Abdullah Al-Mutasim Billah. Manakala pada 28 Februari 1970, bangunan pusat pentadbiran berpindah ke Wisma Seri Pahang dan kekal hingga ke hari ini. Negeri Pahang mempunyai hutan yang luas dan kaya dengan hasil-hasil hutan. Berdasarkan catatan Portugis dan Cina, Pahang menghasilkan beras, biji timah dan hasil hutan seperti kayu kapur, gaharu dan juga kapur barus. Namun kini Pahang menghasilkan pelbagai jenis hasil pertanian, terutamanya di kawasan tanah tinggi Cameron Highland. Suhu sejuk sederhana merupakan faktor penggalak tanaman seperti buah strawberry, teh, sayur-sayuran, tumbuh subur dan mampu menjana ekonomi penduduk setempat. Salah satu lokasi yang serupa adalah di Bukit Fraser. Kawasan ini pernah menjadi tempat percutian pegawai-pegawai British sewaktu musim panas. Sehingga kini masih terdapat bangunan-bangunan yang bercirikan reka bentuk British. Kini Pahang mempunyai 11 buah daerah iaitu Kuantan, Pekan, Rompin, Maran, Temeloh, Jerantut, Bentong, Raub, Lipis, Cameron Highlands dan Bera. Negeri Pahang juga menyimpan khazanah alam yang tidak ternilai harganya. Berbagai spesies flora dan fauna masih boleh kita lihat jika berkunjung ke Taman Negara Pahang. Terdapat 2 buah tasik yang terkenal di negeri ini iaitu Tasik Chini dan Tasik Bera. Bentuk muka bumi Pahang yang bergunung ganang di sebelah baratnya dan mendata di sebelah timur merupakan satu kelebihan bagi negeri ini dengan memiliki pesisir pantai yang indah. Terdapat juga beberapa buah pulau di luar pesisir yang terkenal dengan keindahan laut dan kecantikan terumbu karangnya iaitu Pulau Tioman.